Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernam TV, khususnya program Ruang Bicara, di mana hari ini 5 Syawal. Anda bersama saya Man Jamil dalam program Ruang Bicara untuk kita membicarakan tentang juga mengenai Syawal, di mana kita telah pun menyambut 5 Syawal hari ini, dan pastinya dalam pada kita menyambut Syawal itu kita harus ingat bahawa kita telah pun meninggalkan Ramadan tahun ini, insya-Allah dengan penuh yang kita laksanakan dengan baik dan segalanya mungkin dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk membincangkan tentang manfaat Syawal ini, saya tidak keseorangan hari ini. Saya akan bersama dengan Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Pak Zainuddin. Terima kasih banyak. Pembuka tirai, Doktor, untuk malam ini. Mungkinlah kita masih dalam kata mood Syawal ini. Doktor melihat di negara kita sambutan Syawal untuk tahun ni bagaimana? Walaupun sebelum sambut tu macam-macam isu nak tengok anak bulan, isu tentang siapa raya dulu patut, siapa raya yang kemudian. Macam mana Doktor melihat permulaan Syawal tahun ini di Malaysia? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara Hilman, jadi kita lihat perayaan Ramadan tahun ini dia boleh dikatakan hampir sempurna selepas kita melalui fasa pandemik PKP. Tahun lepas kita meraihkan juga, tapi masih ada restriction, ada limitasinya. Tapi sekarang ni macam dah back to normal. Namun adalah isu-isu yang dibangkitkan, ya, isu anak bulan dan sebagainya. Raya terkejut pada tahun lepas dan kerisauan tu muncul lagi pada tahun ni, takut terkejut lagi. Jadi apa-apa hal pun segala yang berlaku tu ada hikmah, dan kita lihat ialah pengalaman yang Allah berikan kepada kita untuk kita lebih bersedialah untuk menghadapi Ramadan yang mulia ini supaya dirasakan lebih bermakna, yang lebih sesuai dengan kehendak syarak itu sendiri. Namun konklusinya raya tahun ni memang sangat-sangat bermakna yang kita nanti-nantikan selepas pandemik dan sebagainya. Doktor, kita faham konsep Syawal ini, iaitu meraihkan kemenangan kita setelah sebulan berpuasa. Kita menahan segala hawa nafsu, segala aspek, bukan saja dari segi makan minum, bahkan aspek-aspek kehidupan. Betul. Seolah-olah kita akan menukar diri kita selama sebulan itu menjadi orang yang lebih baik dalam tempoh sebulan itu. Tapi bagaimana kita nak terapkan apa yang kita amalkan dalam tempoh sebulan di bulan yang mulia itu, bulan Ramadan itu, untuk ke bulan-bulan berikutnya supaya akan berterusan, indahnya berterusan sampai bila-bila? Itu soalan sangat baiklah sebenarnya. Saya ada pernah tulis satu artikel dan disiarkan di salah satu media perdana, media bercetak di negara kita ni. Tajuk artikel yang saya bawa tu cerminan tarbiyah Ramadan. Syawal adalah cerminan tarbiyah Ramadan. Jadi sepatutnya kita jadikan Syawal itu sebagai cerminan tarbiyah kita, hasil tarbiyah Ramadan. Bukan maksudnya habis saja Ramadan masuk Syawal, yang Ramadan tu tinggal lah. Sebulan tu je. Sebulan je. Bila tengok musim Ramadan tu penuh masjid. Betul. Lepas tu masuk Syawal kosong masjid. Itu sebenarnya satu petanda yang kurang baik lah sebenarnya, yang perlu diubah, dan persepsi yang perlu kita kuatkan semangat kita untuk kembali kepada track yang sebenarnya. Itulah ulama kata objektif Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, supaya manusia kembali kepada track yang asal, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah dan mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah masuk raya, balik kampung, jumpa sanak saudara, dapat pakai baju baru. Sekarang ni baju pun senang nak dapat online, satu hari dah sampai. Raya sakan sungguh. Sampai terlupa dah Ramadan yang dia lalu baru-baru saja ditinggalkan tak lama sebelum ini. Jadi sebenarnya Ramadan itu cerminan, dia membawa cerminan kepada Syawal itu, yang sepatutnya kita bawa spiritual dan prinsip semangat Ramadan itu pada bulan Syawal. Tapi realitinya kalau Hilman dapat tengok kat luar sana, tu seolah-olah ada di kalangan kita yang lalai dalam bab ini. Sebab itulah kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab Tafsirah, dia kata bahawa sesungguhnya perayaan itu bukanlah dengan melabuhkan pakaian dengan kesombongan. Dia manusia suka pakaian cantik, pakai baju baru. Macam zaman dulu tu raya pakai baju cantik sudah ada dah, disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi.
bukan disebabkan makanan yang mewah-mewah semata-mata. Tak salah, which is tak salah. Dia kata, tapi hakikatnya hari raya itu adalah bertaubat daripada segala maksiat. Itu hakikat yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi tentang prinsip dan konsep Syawal yang sebenar. Ringkas dibagi, iaitu bertaubat daripada maksiat. Maksudnya kita teruskan legasi Ramadan itu pada bulan Syawal. Betul. Apa yang kita bawa tu mungkin tidak segiat Ramadan, tidak seaktif Ramadan, tetapi tetap ada. Kalau dulu bulan Ramadan kita boleh habiskan satu hari satu juzuk, tapi Syawal kita boleh habiskan 10 muka surat, 5 muka surat, 3 muka surat, tapi tetap ada. Momentum tu tetap ada. Dan Islam tu sungguh cantik, Doktor. Kalau kita lihat dalam bulan Syawal juga, ada juga keberkatan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mungkin itu salah satu cara untuk kita menggalakkan untuk teruskan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan itu supaya berterusan. Betul. Selepas Syawal misalnya. Mungkin Doktor boleh ulas apa manfaatnya puasa 6 hari di bulan Syawal ni. Betul. Saya teringat kata guru saya, Syekh Dr. Mustafa Al-Nadwi, dia daripada Mesir. Dia ingat, dia kata ulama salafus salih di kalangan para sahabat, tabi'in, imam-imam terdahulu, mereka merasakan bab kata orang tu, bila dia tanya Ramadan dah pergi, dia kata tak, Ramadan tak pergi, Ramadan tetap ada. Wah, seolah-olah mereka tak nak merasakan Ramadan tu hilang. Betul. Jadi sebab itulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa 6 selepas Ramadan. Antaranya untuk semangat Ramadan tu tidak ditinggalkan. Sebab tu kalau tengok orang tua-tua tu raya kedua dah puasa dah. Dah start puasa dah. Sampai nak cucu kecil hati, apalah Tok ni nak makan hari raya kedua. Atuk kata okey lah, raya pertama dah puas makan. Atuk puasa lah, kau nak makan-makan. Kan? Macam tu sekali dia punya tahap semangat dia nak meneruskan Ramadan itu. Maka itulah yang dibawa. Bahkan ulama-ulama salafus salih zaman dahulu tu bukan saja puasa 6 Syawal, tetapi Isnin Khamis pada bulan Ramadan, pada hari-hari putih dan sebagainya, mereka tetap konsisten. Orang kata tu kalau puasa sebulan, raya pun sebulan. Betul. Sampai puasa 6 pun tak ada. Makan. Tak salah. Itu budaya kita, tak ada masalah. Bagi saya tak perlu dipertikaikan open house raya sebulan tu. Tak ada isu sebenarnya. Tak boleh kita kata Islam raya sehari itu syariat. Tapi adat kebiasaan dia berbeza. Dia lebih luas dalam konteks perbincangan agama ni. Kan? Tak apa, tak ada masalah. Kita pun nanti open house dan sebagainya. Helman pun akan pergi sana sini, nak pergi Kedah, nak pergi Prime Minister punya open house semua tu kan. Itu biasa. Tapi hakikatnya jangan tinggalkan semangat Ramadan itu supaya salah satunya Allah bagi 6. 6 tu apa, Nabi kata siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti thumma atba'hu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 puasa Syawal, itu kita nampak petanda yang Allah nak tunjukkan bahawa Ramadan perlu diteruskan. Ramadan teruskan. Jadi 6 tu supaya diteruskan, tetapi Allah tak ada letak sampai 30 hari ke 6 cukup supaya jangan dilupakan terus. Adalah kita perlu mengingati Ramadan itu supaya tidak mati apabila datangnya Ramadan Syawal. Doktor, kalau kita lihat ada juga, saya tak pasti sama ada ini fakta ataupun auta, kalau kita melakukan sesuatu untuk kekal istiqamah dalam diri tu 44 hari kita lakukan benda yang sama. Adakah itu yang juga kita amalkan di bulan Ramadan dan kita teruskan sehinggalah melepasi 44 hari misalnya, walaupun itu saya tak pasti fakta atau tak, amalan yang kita buat tu tidak ditinggalkan, akan berterusan insya-Allah kekal selamanya. Ada ke doktor dalam fakta kita nak kata adakah ia fakta daripada 40 hari itu adakah daripada Al-Quran dan hadis? Tak ada, dia tak ada fakta. Tapi dia kalau kita kata satu disiplin, namanya bukan disiplin lah, dia satu istilahnya tajribah. Tajribah ni satu benda yang mujarab. Mujarab. Jadi ikut kajian para ulama, alim ulama dulu, dia kata okey, kau buat 40 hari, jangan tinggalkan, insya-Allah lepas tu istiqamah. Tapi betul. Memang betul. Lepas tu memang kita kata macam ada orang tu dia malas nak pergi masjid, kita kata Ramadan paling kurang maghrib sampai isyak tarawih jangan tinggalkan, tiap malam tinggalkan. Dan saya suruh dia pergi masjid sebelum Ramadan lagi, sebab pagi kerja, petang kerja.
Saya nak suruh datang subuh Ramadan, subuh pun dia rasa macam yalah tak biasa, orang tak biasa. Kita bagi yang mudah tu, maghrib isyak balik kerja tu. Jadi selepas Ramadan tu dia dah jadi ketagih dah. Itu memang ada benarnya, ada benarnya dan memang tak ada dalam tidak ada dalam hadis, tapi ada kebenarannya. Jadi sebenarnya bagi saya selama 30 hari itu memang just tempoh yang ideal untuk membiasakan diri. Untuk membiasakan diri supaya pembawakan tu boleh dilanjutkan apabila habis bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni boleh dianggap sebagai madrasah lah doktor sebenarnya. Ya, madrasah. Kita mendidik diri kita, membetulkan kembali. Mungkin madrasah yang bagaimana kita perlu teruskan doktor. Maksudnya di selepas bulan Ramadan tu kita boleh lupa. Macam mana tu doktor nak teruskan tu? Saya rasa Helman tahu ayat ni, ayat Al-Quran yang biasa ustaz-ustaz sebut ya. Kat bernama TV pun keluar juga ya. Allah kata difardukan, wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa bulan Ramadan seperti mana difardukan kepada umat-umat terdahulu, semoga kamu menjadi bertakwa. Tarbiyah lah. Maksudnya Allah turunkan Ramadan supaya lepas Ramadan kita menjadi lebih bertakwa. Pertingkatkan iman kita, pertingkatkan amalan kita, mempertingkatkan ketakutan kita terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila kita tengok pada hakikat mereka yang faham hakikat hari raya ini, saya ingat kisah Sayyidina Ali, khalifah yang keempat, yang mana ketika dia sebagai khalifah, ketua negara ketika itu, pada hari raya pertama itu dia dan anak-anaknya hanya makan roti keras. Roti keras yang dicicah dengan cuka, makan dengan tamar sikit. Jadi pembantu dia kata, wahai Amirul Mukminin, hari ni hari raya, kau masih makan roti yang keras. Orang lain meraihkan kemenangan di bulan Ramadan melawan nafsu syahwat, ya, berjaya mendidik diri mereka. Mereka gembira, alhamdulillah, beroleh ganjaran yang sangat besar. Tapi pada hari ini kau makan roti keras, adakah ini saja kau meraihkan? Maka Sayyidina Ali kata, bagi kami raya tu bila-bila hari boleh jadi hari, bila-bila masa saja boleh jadi hari raya, bukan hari ini saja. Maksudnya dia kata seseorang itu menganggap hari itu adalah hari raya apabila dia bebas daripada kemaksiatan. Dia berjaya menjauhkan dirinya daripada kemurkaan Allah, menjauhkan dirinya daripada perkara yang Allah tak suka dan dosa dan sebagainya. Maka itulah kemenangan dan itulah hakikat yang disebut sebagai hari raya. Sebab itu Nabi kata dalam sepotong hadis ya, hadis yang mana jihad yang paling afdal jihad melawan hawa nafsu. Maksudnya kalau dia berjaya melawan hawa nafsunya, dia menang. Itulah falsafah yang diterapkan oleh Sayyidina Ali. Mana-mana hari yang tidak ada maksiat, berjaya dia jauhkan dirinya daripada maksiat, itulah hari raya, kemenangan melawan hawa nafsu. Itu yang patut. Tapi dalam konteks sebahagian daripada masyarakat kita ni, Syawal ini mendatangkan maksiat. Tapi dalam masa yang sama mereka menggembirakan maksiat, meraihkan. Itu konsep yang salah sebenarnya. Ya, tak salah nak bergembira, tak ada masalah, tapi kena jaga tata tertib adab. Kalau nak buat konten TikTok ke Instagram, kena jaga. Kena jagalah tu semua. Kalau kan melihat trend bukan saja di, saya percaya bukan saja di Malaysia. Betul, satu dunia. Bahkan satu dunia dengan adanya aplikasi media sosial yang baru macam TikTok dan sebagainya. Sambutan Syawal tu menjadi seolah-olah kemestian untuk melakukan bahan atau konten supaya dapat tontonan ramai. Misalnya setiap keluarga pun, yang si bapanya, atuknya pun join sekali. Doktor melihat bagaimana fenomena ini? Adakah kita faham ia untuk meraihkan Syawal, tapi dalam masa sama kita juga perlu jaga batas aurat misalnya antara sepupu-sepupu ataupun ipar-ipar dan sebagainya. Pandangan doktor bagaimana? Kita tak boleh nak nafikan perkembangan zaman media sosial ni, dan kita tak boleh nak tolak. Kita dalam skill parenting pun sekarang, kalau kita nak restrictionkan anak kita, tak boleh macam dulu ya. Dia akan jadi lagi teruk. Kita kena bagi juga, kena tarik rambut dalam tepung. Dan kita tak nafikan banyak content creator, pempengaruh ni makin dilahirkan. Malaysia antara yang tertinggi ya. Betul. Dan kita tak boleh nak terlalu rigid dan tak boleh pandang terlalu negatif, jumuk sangat kata tak boleh, tak ada. Dan kita tak nafikan banyak konten-konten yang bagus, banyak manfaat yang bagus ya. Cuma yang kita nak
tegur yang kita ingatkan bahawa konten yang bertentangan dengan hukum syarak itu sendiri. Apa tu doktor? Contohlah macam pakaian yang tidak menepati syarak, lepas tu ya tari-tarian yang boleh menggairahkan dan sebagainya, perempuan lelaki bercampur, lepas tu percakapan bahasa yang tidak terkawal, yang tidak menggambarkan adab seorang muslim mukmin dan seumpamanya. Ya, tapi kita tak nafikan ada juga yang bila masuk konten hari raya tu, bagaimana dalam unsur-unsur kita tak adalah konten tu kena konten bertakwalah kepada Allah. Tak adalah. Bosan pula kan. Bagaimana dia boleh ada satu konten dekat media sosial tu, bagaimana dia buat konten seorang gadis dia balik kampung, dia buat surprise pada family dia. Konten tu menarik. Tengok macam mana mak dia sayu, menangis, tengok dia balik apa semua lah kan. Jadi walaupun isu tu isu lain, prank ataupun isu macam tu, tapi antara yang boleh diterima lah. Pakaian dia jaga, ya, tidak keterlaluan, tak nampak menambarkan dia menjerit-jerit sana sini dan sebagainya. Ya, jadi itulah adab yang perlu dijaga. Dan senang cerita, Islam ni seperti Hilman cakap tadi, Islam ni indah, cantik. Tidak membataskan satu adat dan perkembangan semasa tertentu. Maksudnya zaman sekarang kena ikut zaman 80-an, tidak. Kita ikut pengalaman, tapi batas-batas tak boleh dicairkan, mesti dibumikan berterusan mengikut peredaran zaman dan generasi yang mendatang. Tapi alhamdulillah setakat ni Syawal ke-5 belum ada lagi lah TikTok di Malaysia yang saya kira belum kontroversi lagi setakat ni, alhamdulillah. Janganlah buat kontroversi lagi tahun ni. Tapi lagu raya dah, lagu raya betul lah. itu lain cerita. Betul, kalau kita melihat juga seperti yang kita bincangkan di awal tadi, tentang puasa 6, kalau adalah tuan rumah yang mengamalkan puasa 6 di hari kedua misalnya, tetamu berkunjung. Tetamu berkunjung dan perlulah dihidangkan. Adakah kalau tetamu tu ajak tuan rumah ni makan ataupun macam mana? Baik, kita bincang. Dia perlu layan atau tidak? Dari segi hukum fiqah ni, dia ada dua keadaan. Kalau menurut fuqaha, ahli-ahli fiqah, dia mengatakan bahawa hukum asal puasa sunat yang sudah dimulakan makruh jika dibatalkan. Contohnya Helman dah start puasa 6 Syawal kan, lepas tu tinggal hari batalkan. Dia tak berdosa tapi makruh. Itu hukum asalnya. Ya. Tetapi dia boleh bertukar menjadi harus jikalau kalau kita pergi ke rumah, kita yang pergi rumah kan. Lepas tu kalau dia hidangkan makanan, dan kalau dia tak makan akan menyebabkan tuan rumah kecil hati. Betul. Ataupun menyebabkan perbaziran. Masak banyak-banyak tak makan, terpaksa buang. Walhal dia tahu dia puasa 6. Di sini tak makruh. Bahkan ulama kata disunatkan untuk berbuka puasa. Dia tengok keadaan. Ya? Dia kena faham lah. Tapi kalau yang datang ke rumah tu tak ada isu lah, sebab dia tuan rumah. Dia faham lah, dia terangkan bahawa tak apa makan, saya nak puasa ini kan. Biasanya kalau tuan rumah puasa tidak menjadi satu keberatan kalau tetamu tu nak makan kan. Biasanya kalau yang berpuasa tu datang ke rumah orang lain, itu perlu diperhalusi lah, tengok macam mana. Kita boleh tengok air muka dia macam mana, kita boleh tengok reaksi dia macam mana, ataupun kita tengok kapasiti makanan yang dia sediakan tu terlalu banyak. Mungkin di situ kita boleh consider sama ada kita nak berbuka atau tidak. Dan dari situ kita boleh nampak aplikasi hukum yang telah ulama jelaskan. Kalau tidak ada keperluan, maka hukumnya makruh kalau dibatalkan. Tapi kalau ada keperluan seperti mana disebutkan tadi, maka dia boleh membatalkan. Digalakkan untuk batalkan supaya untuk menjaga hubungan itu sendiri. Dan sebagainya lah. Ia boleh diganti. Boleh diulang semula lah. Betul. Baik doktor, kalau kita lihat di Malaysia ni alhamdulillah rezeki melimpah ruah. Dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sangat subur di sini, makan minum juga rakyatnya yang orang kata tak putus-putus lah, insya-Allah lah setakat ini memang tiada lah isu kebuluran misalnya. Dan apabila sambutan perayaan sebegini, sambutan Syawal, wujudnya pembaziran doktor, tentunya akan adanya makanan-makanan yang terbuang misalnya. Betul. Kita mungkin membuat rumah terbuka, tetapi kita tak jangka berapa ramai yang akan datang, jadi kita akan tempah yang lebih. Tentu pembaziran tu kita dapat elakkan kalau kita bersederhana. Pandangan doktor bagaimana? Bersederhana dalam menyambut Syawal ni. Dia pembaziran ni bukan bulan Syawal saja, Ramadan. Betul, Ramadan lagi. Ramadan banyak sebenarnya ya. Ada satu kajian, saya lupa tak berapa, satu hari berapa ton makanan membazir sebabkan
terlalu gairah untuk berbuka. Betul. Sampai banyak makanan yang membazir. Pengalaman saya sendiri lah kan. Kadang-kadang kita masak terlebih dan sebagainya, jadi dibuang begitu. Jadi bersederhana tu, kita jangan ikut hawa nafsu. Kita jangan ikut hawa nafsu. Sebab itu kata hukama, kata ulama, kata apabila nafsu kamu berkata begini, kamu perlulah mengurangkan kehendak nafsu kamu. Kalau nafsu kamu kata nak makan 5 sendok, katakan pada nafsu kamu, aku nak ambil 3 sendok saja. Kena kurang daripada itu. Itu antara piawaian yang ulama bagilah. Kalau pergi bazar Ramadan, kalau kita pergi mana-mana nak ketika masak di hari raya tu, nak masak 5 kilo daging, cakap pada nafsu kita, aku nak masak 3 saja. 3 saja. Tapi memang kalau betul-betul kita ikut kiraan, jumlah tetamu kan. Pada hari raya tetamu akan datang 100 orang. Kalau 100 orang saya nak masak sekilo saja. Itu bukan kurang, itu kedekut nama dia. Dah jemput 100 orang. Betul. Tapi masak sekilo. Itu tak reasonable lah. Tapi kalau 100 orang, tapi kalau tumbang sampai 2 seekor lembu, itu mungkin tak reasonable, pembaziran jugalah kan sebenarnya. Mungkin dalam setengah ekor lembu dan sebagainya. Jadi itu yang kita kata, sebab kita terlalu ikut hawa nafsu dan kita terikut orang keliling kita. Kalau orang keliling kita nak macam ni, kita pun nak macam ni juga. Macam itulah baju raya. Baju raya lebih, kita pun tak boleh nak juga. Betul. Dan ada satu pakar busana, dia kata ada seorang perempuan ni, dia menempah tiap-tiap tahun baju raya 20 pasang paling kurang. 20 pasang. Maksudnya setiap perayaan tu, satu pasang tu 500-600. Dia mungkin kaya lah kan. Tapi kita tepuk dada tanya iman kita, adakah itu sebagai keperluan? Betul. Pembaziran dan sebagainya. Kalau kita ialah 20 helai tu, ya saya ada banyak jemputan, banyak open house dan sebagainya. Jadi saya keperluan. Jadi kita tanya balik, adakah pakaian tu pakai sekali saja ke? Kan? Kenapa macam mana pakaian tahun lepas? Betul. Kan, kalau kita tempah baju Melayu ni, takkan tahun depan tak boleh pakai lagi. Betul, masih boleh pakai lagi. Jadi ini dia itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu min ikhwanash syayatin. Sesungguhnya pembaziran itu dia adalah sebahagian daripada saudara syaitan. Jadi dalam ayat ini kita nampak bagaimana Allah kaitkan pembaziran itu dengan syaitan. Betul. Syaitan ni memang dia tidak bukan, dia hanya menginginkan kerosakan pada manusia. Jadi setiap kali kita nak membazir, kita kena ingat ini syaitan. Baik. Syaitan. Kita akan berhenti dulu seketika, Doktor. Kembali selepas ini kita akan kupas lagi tentang bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menyambut perayaan Syawal. Kita akan kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil dan juga Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti Pejabat Wilayah Persekutuan. Kami membicarakan tentang memanfaatkan sebulan Syawal. Hari ini 5 Syawal dan pastinya yang berada di rumah, saya pasti kalau boleh bukalah Bernama TV di channel 502 di Astro misalnya, untuk kita mendengar bagaimana kupasan kita memanfaatkan bulan Syawal ini sambil-sambil menjamu juadah Syawal di rumah masing-masing. Baik, Doktor, kalau kita lihat ada juga sambutan Syawal ini yang dikirakan sebagai budaya bagi sesetengah negara. Misalnya di rumpun Melayu Nusantara ni, budaya beri duit raya misalnya. Adakah di Arab Saudi juga sebegitu ataupun di negara Islam yang lain sebegitu? Doktor melihat bagaimana ni? Budaya ni bukan dekat Malaysia saja ya. Dekat Arab pun ada. Saya pernah tengok iklan. Iklan daripada negara Emirates UAE. Bagaimana digambarkan bila hari raya tu datuk dia bagi duit pada cucu dia, bagi duit. Dan ada cucu tu dia bukan apa, dia bagi nombor akaun. Dia tak nak cash, masuk nombor akaun. Dia ada cucu perempuan dia nombor akaun. Maksudnya tak nak sikit, nak banyak tu. Ini sikit ni banyak. Ya.
Lepas tu ada cucu dia tu bawa yang untuk debit card punya mesin tu. Dia pergi atuk dia. Sekarang boleh QRP semua kan. Kan debit card macam mana saya. Itu budaya tu ada sebenarnya ya. Saya tak tahu bila start dekat negara Arab ni. Cuma cara meraikan tu dia berbeza lah. Dan ada kata sepatutnya budaya ni tak perlu diikut, kata ikut kongsi facai lah, ikut Cina, bukan budaya. Dan saya rasa budaya itu sudah jadi budaya universal. Kalau kita tengok masyarakat Muslim dekat China pun begitu juga. Mereka bagi duit raya, ampau. Sama juga saya pernah tengok dalam dokumentari, memang ada dengan pakai kopiah, hanya pakai tudung, salam bagi. Dan benda tu dari sudut agama tak salah ke, doktor? Tidak menjadi masalah. Kita kena fikirkan agama dan adat. Islam meraihkan adat selagi mana adat itu tidak bercanggah dengan syariah. Bahkan pemberian duit raya ini dia sangat bersesuaian dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda tahabau. Nabi kata salinglah memberi hadiah antara satu sama lain, kamu akan saling cinta mencintai. So bagi duit raya, saya bagi dekat Helman punya anak duit, Helman bagi ke anak saya duit, kita saling bertukar-tukar hadiah. Kita rasa hubungan cinta tu ada, kasih sayang tu ada. Itu asasnya. Jadi duit raya yang kita bagi itu consider hadiah. Bukan sedekah pun. Kalau kita bagi tu anak yang kaya-kaya, kadang-kadang kita bagi RM10, RM5, RM2 dan sebagainya. Dan itu memang ada asas dalam Islam itu sendiri di konsep hadiah. Dan konsep hadiah ni Nabi kata dia boleh menyemarakkan kasih sayang dan hubungan silaturahim dan ukhuwah sama Muslim itu sendiri. Dan bila kita lihat dia satu budaya yang baik dan adat yang baik. Cuma satu kita kena ingat, jangan dia jadi satu bebanan. Sekarang ni bukan bebanan, doktor, dia jadi persaingan pula. Persaingan. Dalam adik-beradik misalnya, si abang ni kerja dia bagus. Betul. Dia berkemampuan bagi lebih kepada duit raya misalnya. Si adiknya pula kerja biasa-biasa. Ada timbul rasa orang kata apa tu? Betul. Itu satu budaya yang tak sihat sebenarnya. Ya. Yang ada saya tengok yang bila dia bagi duit raya tu, anak tu buka depan. Betul. Itu pun satu adab yang surprisingly bapak pun tak tahu ya. Lepas sampai anak kata, RM2 je. Macam tu macam mana, doktor? Itu tak sepatutnya. Itu sepatutnya dia boleh menjadi satu benda yang kalau mak bapak tidak mengambil tindakan, dia boleh jatuh haram, boleh jatuh berdosa, menyakiti orang lain. Ya, sebab itu yalah, alah budak-budak. Ya budak-budak, tapi bapak bukan budak-budak. Betul. Bapak bukan budak. Macam saya didik saya. Maksudnya duit raya je okey, bagi pada mak terus. Betul. Jangan buka depan. Jangan buka. Memang isteri kita ni dia pengambil tangan selalu. Betul. Masuk kan. Jadi bila kita dapat tu dia tak pegang lama. Tak pegang lama, nanti satu lagi dia tak boleh cam. Ni pakcik ni bagi envelope ni. Jadi biar anak kita tak pegang envelope lama, biar dia tak cam. So bila tak cam, dia tak boleh nak pakcik ni bagi berapa ni RM5, itu RM10. Dia tak dapat nak cam siapa yang bagi banyak, bagi sikit. Ini satu yang boleh mengelakkanlah perasaan yang boleh mengecilkan hati pemberi itu. Yalah, jadi benda tu budaya, dan kita faham bila tak ada yang bagi tu dia rasa macam rasa bersalah pula. Kan? Jadi dia tak RM1 je lah. Kan? Nasib ada ampau, tak ada ampau tu nak serah tu, jadi ampau tu nak menutup lah sebenarnya. Kalau yang bagi banyak, segan nanti kesombongan timbul. Dia ada envelope. Yang bagi sikit tu takut nanti, alamak sikit sangat, nampak sangat aku ni miskin. Kan? Jadi bila benda tu dapat menutup aib, dapat menutup kesombongan, maka kita perlu jaga benda ni semua. Betul. Sebab kita tak tahu pemberi tu keadaan ni macam mana. Betul. Dan berapa banyak dia bagi. Betul. Dan kita boleh silap langkah kalau kita tidak berjaga-jaga, tak mendidik anak kita cara yang betul, boleh mengaibkan. Dan aib yang boleh memberi kesan psikologi. Betul. Dan berpanjang menyambut Syawal kan. Syawal, lepas tu dia mungkin lepas kita nak datang lagi rumah kita, dia tak nak bagi lagi duit, dia mengelak nak jumpa kita. Itu kesan yang sangat baik. Jadi di sini mak bapak kena main peranan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Jangan boleh diambil mudah. Takut terbawa-bawa sampai jadi satu budaya. Dan budaya yang budaya duit tu bagus, tapi jangan sampai terbawa budaya yang tidak berakhlak, yang tidak beretika, yang tidak bertata susila ini sebagai kita rakyat Malaysia.
Doktor, saya pun teringat tahu jugalah, mungkin nak imbas kembali zaman-zaman Nabi Muhammad SAW misalnya. Bagaimana zaman-zaman Nabi ni menyambut hari perayaan bulan Syawal misalnya? Lain. Mungkin ada hadis yang Doktor kongsikan? Memang kalau kita tengok secara ringkasnya, Nabi SAW pada malam raya tu Nabi akan bertakbir sepanjang malam ya, sampai solat hari raya. Bila solat raya, lepas tu tidak ada takbir lagi lah ya. Jadi selepas khutbah tu tak ada takbir, tetapi sebelum solat raya tu Nabi akan bayar zakat fitrah atas nama Nabi dan isteri-isteri Nabi untuk dibagi kepada fakir miskin sebelum solat raya. Lepas solat raya, Nabi akan berjumpa dengan para sahabat, bersalam ya. Dan tu dalam arti kata pada hari raya tu Nabi pakai pakaian yang cantik, yang elok. Tak semestinya baru, pakai yang elok yang lain pada yang lain untuk menggambarkan, menzahirkan syiar Aidilfitri itu sebagai hari yang meraihkan kemenangan. Dan ada sebagian sahabat, mereka bila satu hari raya mereka akan berjumpa, akan menyebut taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal soleh kita, iaitu amalan yang kita struggle, kita lakukan dengan begitu giat pada bulan Ramadan. Jadi pada hakikatnya pada bulan pada hari raya Nabi itu satu hari Syawal tu je lah. Satu Syawal tu lah. Sehingga kan itu dinamakan sebagai hari kemenangan, hari meraihkan kemenangan melawan nafsu amarah pada bulan Ramadan. Dan hari itulah mereka bergembira dan hari makan dan minum. Jadi sebab itulah zakat fitrah tu diwajibkan. Sebab apa? Untuk memberi peluang kepada fakir miskin merasai kemenangan itu. Betul. Mereka makan yang sedap-sedap, makan yang lebih istimewa dan sebagainya. Tapi persoalan timbul, kata Nabi raya sehari saja. Tapi macam mana pula kita raya sebulan? Raya sebulan itu sebenarnya adat. Kembali pada adat yang kita bincangkan sebelum ini, dia tidak menjadi masalah sebab dia adat yang baik. Dalam kaedah fiqh pun disebut al-adah muhakkamah. Adat itu boleh menjadikan satu sumber hukum, yang mana selagi mana ia tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka hukumnya dibenarkan dan tidak diboleh kita. Yalah, saya ada jumpa lah orang Arab datang sini, dia kata kami dekat negara Arab tu puasa raya sehari je. You all ni raya sampai sebulan apa semua. Dia kata itu you punya culture. Tak apa, saya tak masalah. Saya dulu belajar kat negara Arab, kita tak kacau pun. Arab hari pertama dia kumpul dekat Padang ramai, lepas tu balik. Dia tak ada ziarah lain ni. Boleh lain. Dia ada ziarah tu mak bapak je. Satu kumpul malam tu makan, lepas tu besok lepak kat Padang, taman. Lepas tu dah habis. Cuti raya sehari tu. Adakah sebabkan mazhab kita ke? Tak ada mazhab. Dekat Yaman pun sama juga. Faktor geografi rumpun macam kita ni. Memang budaya Arab macam tu. Budaya Arab macam tu. Dan macam dekat negara-negara yang bermazhab Syafi'i, contohnya dekat Syria, dekat Yaman, Arab yang bermazhab Syafi'i pun sama juga satu hari. Tapi ini budaya, dia tak ada kaitan dengan mazhab. Betul. Jadi saya kata dengan Arab, you punya culture tak apa. You sampai sini, you kacau culture kami. Dan kami tak kata ini agama pun. Kami tak claim Nabi raya sebulan, tapi kami suka. Dan bila raya sebulan ni banyak unsur-unsur benda-benda yang baik masuk. Pertama, ziarahi, ukhuwah, silaturahim, ziarah kubur kan, benda yang sunat, benda-benda macam tu. Lepas tu lagi memberi makan pada orang kan, yang Nabi kata 4 perkara yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga itu memberi makan pada orang lain, menjamu orang makanan. Jadi benda baik. Jadi open house bulan tu kita ada duit lebih, kita jamu orang makan, dapat pahala. Jadi saya kata tak sepatutnya dipertikaikan, dan kita tak mengatakan itu agama, itu adat. Yang mana kita nak meraihkan benda-benda yang baik supaya dan malah dia memberi satu kesan yang sangat positif. Yang dah lama tak bertemu, yang bermusuh boleh berbaik semula dengan hari raya tu kan. Yang dulu bergaduh hati, bengkak, marah, bila raya berjumpa tu cool balik. Itu antara yang kita perlu pertahankan lah. Cuma satu saja, jangan keterlaluan, jangan bersederhana, tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Macam Rasulullah SAW sendiri, ada tak sunnah-sunnah dia waktu Syawal ini baginda yang kita boleh contohi, dan juga ada adab baginda amalkan ketika menyambut walaupun sehari Syawal itu? Apa sunnah-sunnah? Sunnahnya pada malam Syawal tu Nabi bertakbir, beribadah. Nabi bertahajud macam biasa. Tapi bila malam Syawal kita bertahajud dengan rendang kita. Itu yang sebab itu Imam Syafi'i dalam kitab berkata antara 5 malam yang mustajabnya doa itu malam hari raya.
Hari Raya. Malam Hari Raya dalam bulan mustajab, supaya Allah buka pintu rahmat pada malam Hari Raya tu supaya manusia tidak lupa Ramadan. Nabi pada malam raya tu Nabi bertakbir, ya, bangun malam, solat witir, solat tahajud, ya, lepas tu Nabi baca Al-Quran dan sebagainya, ya. Pada hari raya tu Nabi bertemu dengan para sahabat dan sebagainya. Jadi itu sajalah, simple. Nabi penuhkan hari raya pertama itu dengan ibadah, mendekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau adat ziarah menziarahi ini memang tak ada. Pernah saya ditanya, Ustaz, kalau hari raya tu sunnah Nabi, hari raya tu ziarah menziarahi tu raya berapa? Kata zaman Nabi tak ada ziarah menziarahi. Dia kata, habis kita buat ni salah lah. Tak salah, itu adat, kita kata adat. Sebab apa boleh timbul adat? Zaman Nabi tak ada ziarah menziarahi, tapi kenapa kita pula ada ziarah menziarahi? Sebab dah menjadi adat. Sebab pada zaman kita ni bila raya saja cuti panjang, orang balik kampung. Betul. Bila nak jumpa pak saudaranya, bila lagi time raya lah. Jadi dia membawa sampai sebulan. Itulah timbul hadis Melayu tu. Puasa sebulan, raya sebulan. Dekat hadis Nabi, hadis Melayu. Kan? Jadi dalam erti kata perayaan Syawal sebulan tu adalah adat yang baik. Itulah, cuma batas-batas kena jagalah dari segi sudut tu. Tapi dia kata ziarah menziarahi memang tak ada pada zaman Nabi, tapi dia adat yang baik. Boleh diamalkan. Baik Doktor, kita melihat Syawal ni perlulah kita meraihkan juga kesyukuran kita terhadap kemenangan kita telah perolehi ini. Tapi bagaimana pula kita caranya untuk kita menzahirkan kesyukuran itu dalam setiap amalan dan tingkah laku kita di bulan selepas Syawal ini? Betul. Kesyukuran. Saya bila tanya, saya pernah ceramah dekat Masjid Surau tu, dia kata, tuan-tuan, apakah maksud kesyukuran? Bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak ada siapa boleh jawab. Tolong jawab. Jadi ramai yang tak tahu konsep kesyukuran. Kesyukuran ini, macam mana kita nak zahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita berjaya melepasi Ramadan, Allah panjangkan umur kita sampai Syawal, Allah bagi kita peluang balik kampung, jumpa sanak saudara, Allah bagi kita nikmat baju baru, samping baru, songkok baru, ya, dan Allah bagi nikmat turun berat badan. Kan? Jadi itu semua nikmat Allah bagi. Jadi persoalannya, kita perlu mensyukuri nikmat Allah. Kalau tak mensyukuri, hukumnya berdosa. Dan Al-Quran Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, iaitu tidak menzahirkan kesyukuran, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku maha pedih. Jadi menzahirkan kesyukuran itu wajib. Jadi apakah kesyukuran itu? Kesyukuran itu berdasarkan firman Allah, i'malu ala Dawud syukra. Allah berfirman kepada keluarga Nabi Daud, dia kata, wahai keluarga Nabi Daud, ya, beramal solehlah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bagaimana kita nak menzahirkan nikmat-nikmat yang beratur panjang yang Allah bagi ni semua ni, beribadat amal soleh. Jangan tinggalkan yang wajib, tinggalkan yang haram, solat berjemaah, ya. Ini ada yang ada sampai mesej saya ni, kakak saya ni memang suruh solat, dia kata tak apa, dia nak qada malam nanti. Serius. Qada zuhur tak nak sembahyang, asar tak nak sembahyang, nanti malam nanti lepas isyak dia nak qada 3-4 waktu ni. Sebab apa? Foundation nanti habis. Betul, serius. Ini bukan benda yang boleh pandang ringan. It's really happen. Ramai manusia kejahilan dekat luar sana tu. Dan diingat, tak apa, kalau tak solat pada waktunya kita boleh qada, sedangkan meninggalkan solat itu adalah sebesar-besar sengaja, dosa yang sangat besar. Sangat-sangat besar dosa tu. Itu yang kita kata, ada sebagian ulama mazhab Hambali kata, siapa meninggalkan solat dengan sengaja jadi murtad. Walaupun bukan pendapat mazhab Syafi'i, tapi ada sebahagian pandangan ulama mazhab Hambali kata tinggalkan solat dengan sengaja murtad hukumnya. Sebab ada hadis yang memang menggambarkan seolah-olah orang yang tinggalkan solat dengan sengaja ni murtad. Dia kena syahadah balik. Bahaya tu, berat. Tanpa disedari, ya. Tanpa disedari. Jadi sebab itu pada hakikatnya kita meraihkan Syawal satu hari ke sebulan ke, zahirkan kesyukuran tu. Macam mana kesyukuran? Syukuran bukan terima kasih Allah, bukan sekadar kita melafazkan ya Allah terima kasih ya Allah, tak. Melahirkan kesyukuran itu adalah dengan beramal soleh.
Apakah itu beramal soleh? Buat yang Allah perintah, tinggalkan yang haram. Simple saja. Simple saja. Baik. Semakin seronok sebenarnya doktor kita nak mengetahui manfaat Ramadan dan juga Syawal ni. Namun kita akan beristirahat dulu, kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. InsyaAllah. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Jamil dan juga saya ditemani oleh Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kami membicarakan tentang memanfaatkan sebulan Syawal ini. Dan yang sedang menonton di rumah, yang sedang menjamu selera, menjamu juadah raya itu, dengarkanlah Ruang Bicara ini, tontonlah Ruang Bicara ini, kita belajar tentang apa manfaat yang boleh kita lakukan pada bulan Syawal ini. Baik doktor, kalau kita melihat bulan Ramadan itu sebulan kita berjaya mengawal hawa nafsu dan sebagainya. Namun apabila kita dah melangkah ke Syawal, sedikit demi sedikit kita akan lupa ataupun terkilaf apa yang telah kita buat sepanjang Ramadan itu. Jadi bagaimana doktor melihat untuk kita mendidik diri kita ini supaya di minda ni boleh kawal nafsu tu? Bulan puasa aku boleh tahan, kenapa bulan tak puasa, bulan Syawal misalnya, aku masih tak boleh pula? Adakah disebabkan hanya aku ikut orang lain berpuasa, aku pun mengamalkan benda yang sama? Bagaimana doktor? Baik. Untuk menjawab persoalan ni, suka saya bacakan satu hadis riwayat Ibn Hibban, yang mana satu hari Nabi SAW dia naik atas mimbar, dia naik atas tangga, 3 tangga. Setiap kali Nabi naik atas tangga, Nabi sebut amin. Naik lagi satu anak tangga, amin. Naik satu lagi anak tangga, Nabi sebut amin. Dan ini menghairankan para sahabat yang ada di dalam masjid ketika itu. Yang mana kenapa tiba-tiba sebut amin? Macam contoh, saya seseorang bangun depan orang ramai, amin. Siapa baca doa tiba-tiba amin? Nabi pun naik baca khutbah, lepas solat Nabi pun turun. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, tadi kami nampak Tuan sebut amin 3 kali. Pasal apa? Dia kata. Nabi kata, Jibril datang pada aku. Jibril mengatakan, sambil berdoa, dia kata, sesiapa yang telah melalui Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ramadan tak dapat pengampunan. Pimai-pimai tentu saja. Bulan Syaban pun sama, Ramadan pun sama juga. Masuk Syawal pun kembali kepada kegiatan asalnya. Ini yang dimasukkan orang yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia berhak mendapat laknat Allah dan dimasukkan dalam api neraka. Jadi itu bahayanya sebenarnya mereka yang tidak mendapat manisnya madrasah Ramadan, maka dia tidak membawa ketakwaan apabila habis yang Ramadan. Bahkan masuk Syawal dia membawa kepada kemaksiatan itu sendiri. Maka jelas ini mendapat kecaman yang besar daripada Nabi SAW sendiri. Malaikat Jibril doa dan Nabi mengaminkan. Nabi setuju. Nabi ni paling sayang sekali dengan umatnya. Betul. Nabi doa, ya Allah bebaskanlah hamba-Mu ya Allah. Nabi sayangkan umat Nabi Muhammad. Kalau boleh Nabi kata, janganlah ada seorang pun dalam kalangan umatku yang masuk neraka. Tapi kali ini bila malaikat Jibril doa, siapa yang tidak mendapat tarbiyah Ramadan, habis Ramadan dia tidak membawa ketakwaan, akan masuk neraka dan akan mendapat laknat daripada Allah dan dijauhkan daripadanya rahmat Allah. Nabi sebut amin, Nabi setuju. Menunjukkan golongan macam ni adalah golongan yang dimurkai oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita dah masuk Syawal ni, dah nak start buat live ke, nak buat konten ke, duk fikir-fikir ni. Kita ada pilihan, kita ada akal fikiran dan pertimbangan yang Allah bagi. Konten yang aku nak buat ni konten yang bermanfaat atau tidak. Banyak konten-konten yang kita kata bagus, tidak melibatkan kemungkaran, tapi dia punya hitnya bagus. FYP dia nampak saja boleh lalu depan mata kita dan hitting dia memang tinggi betul, boleh. Cuma kreativiti dan sebagainya. Jadi bukanlah erti kata kita buat konten murahan yang boleh menjejaskan maruah kita dan maruah agama kita dan memberi satu impak yang cukup besar dekat akhirat, yang hari penyesalan, dan tidak ada hari yang lebih menyesalkan kecuali pada hari akhirat. Jadi kita kena bayangkan bahawa kita kembali bulan Syawal ini, berlalunya Ramadan tanpa membawa ketakwaan, ini bukan satu option, bahkan satu kewajipan. Kita kena fikir itu.
kalau aku masuk Ramadan ni, lepas tu keluar Ramadan masuk Syawal, pimai-pimai tang tu juga sama juga, tak ada perubahan, bahkan menambah maksiat. Jadi teruk kecaman dia. Kita takut pada Allah dan kita takut, dan bila-bila masa saja nyawa kita boleh terancam, kita boleh diangkat nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak tahu. Jadi itulah antara yang kita kena ingat, seperti mana disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebenarnya hari raya, hakikat hari raya adalah hari seseorang itu bebas daripada segala maksiat. Itu hakikat hari raya. Itu yang kita kena ingat, supaya kita kena bawa hakikat kebenaran hidup kita dekat dunia ini. Apakah tujuan kita hidup dekat dunia ini? Bahawa memang untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah turunkan batas-batas syariat, supaya kita tahu border dia macam mana. Betul. Tidak melampaui batas. Itu hakikatnya lah. Bersangkutan juga doktor dengan mengawal hawa nafsu di sepanjang bulan Ramadan, tapi bila melangkahnya akhir-akhir Ramadan menjelang persiapan Syawal misalnya, sudah mula bibit-bibit mengawal nafsu berbelanja misalnya, untuk meraihkan kemenangan Syawal itu, berlebih-lebihan. Jadi, ada yang kata ada yang sanggup setiap kali Syawal ni tukar segalanya baru, perlu baru. Bukan saja pakaian, langsir misalnya, perabot baru, kereta pun baru. Doktor, mungkin doktor melihat budaya ini, kita faham mereka berkemampuan, kita faham, tapi tidak mahulah ia sampai orang kata apa, menjadi satu menunjukkan kita tidak faham apa yang kita buat amalkan sepanjang Ramadan tu. Saya nampaklah trend ni sebenarnya dia ikut-ikut kawan, pengaruh sebenarnya. Sebab itu kita kata untuk mendepani cabaran hidup, fitnah dunia ni. Fitnah maksudnya, tengok kawan kita tempah 20 pasang, kita pun nak tempah juga, duit tak ada. Tengok kawan kita nak beli handset baru, kita pun sibuk nak beli handset baru. Kawan kita buat macam ni, kita pun sibuk nak buat macam ni jugalah kan. Jadi sebenarnya untuk mengelakkan unsur-unsur sebegini, kita kena pandai pilih kawan. Tapi susah Ustaz, dalam jabat saya memang macam tu, orang ni macam tu kata. Tapi kita ada macam-macam wacana yang ada sekarang, kita ada internet dan sebagainya. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilih. Maksudnya agama seseorang itu mengikut siapa dia kawan, gaya hidup agama dia. Jadi kawan dia macam mana, itulah kawan dia, ya. Jadi walaupun kita duduk se-environment yang orang macam tu, jangan kita lain orang macam tu, kita ada ramai lagi kawan kita boleh bertemu, kan. Dan kadang-kadang bila kita tengok tentang bagaimana seseorang itu dia takut terpengaruh, dia boleh tengok YouTube rancangan-rancangan ataupun video-video peringatan tentang ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang cerita peringatan yang kita boleh dengar. Betul. Dan kita kena pandai cari kawan supaya tidak terlalu cepat mempengaruhi elemen-elemen negatif yang membudayakan kehidupan kita, yang keterlaluan dan kemelampauan itu sendiri. Betul. Yang boleh merosakkan kehidupan kita. Jadi akhirnya bila masuk Syawal, habis satu Syawal tu habis dah. Ya, gaji lagi bila nak masuk. Paling lambat pun 20 hari bulan kalau government tu, kalau 19 hari bulan nak masuk, insya-Allah. Jadi ini berapa hari bulan ni barunya kan. Ini bulan 5 pun tak masuk lagi. Jadi dia jadi satu tekanan yang lain pula. Jadi sebab itu kita kena fikir panjang-panjang, kita kena ada akal. Sebab tu manusia ni, kehebatan manusia, Allah jadikan makhluk istimewa, dia ada akal fikiran. Maka kalau manusia tidak menggunakan akal fikiran yang waras, mengikut kewajaran yang sepatutnya, maka rugi dan sebagainya. Jadi yang penting bagaimana nak mengelakkan situasi ini berlaku, kita elakkan berkawan dengan orang macam ni. Betul. Berkawan biar ramai, tapi kita perlu selektif. Betul, selektif. Dan media sosial pun beri kesan. So kalau ada golongan macam ni, jangan follow. Betul. Kalau influencer yang ajak kita keterlaluan, apa membazir pakaian-pakaian ni, hasut orang ni, unfollow. Kalau nampak tu, lalu saja. Itu membantu kita sebenarnya. Betul. Dan doktor, kalau saya tak pasti doktor perasan atau tidak, sepanjang Ramadan kali ini, kalau doktor perasan, trend bukan Islam di Malaysia ni sudah mula membuat konten untuk berpuasa. Mungkin doktor boleh bagi pandangan, adakah itu satu kebaikan untuk kita mengajak mereka ni, lah Islam tidak memaksa untuk masuk Islam misalnya, tapi itu tanda-tanda mereka berminat dan mengetahui untuk berpuasa misalnya. Pandangan doktor bagaimana? Bagi saya itu satu impak positif sebenarnya, ya. Dan kita manusia ni tak boleh nak nilai isi hati manusia. Betul.
Saya ada tengok komen-komen lah, ini non-Muslim buat konten puasa je ni, lah, konten dia nak dapat view ramai lah, dapat kan, nak jual produk apa semua itu mungkin ada. Tapi sebab kita tak tahu hati sesiapa macam mana, itu tak tahu, dan ia juga menjadi trending untuk marketing kan. Betul. Ya, dia suka bila jadi influencer dia boleh buat duit. Kita tak nafikan bukan saja non-Muslim, Muslim pun macam tu juga, sama juga. Jadi bagi saya apa purpose ataupun tujuan yang nak buat tu, bagi saya itu serah pada hati masing-masing. Asalkan dia tidak melibatkan unsur-unsur yang boleh melibatkan fitnah, kontroversi dan seumpamanya. Dan bila dia berpuasa, bagi orang non-Muslim melakukan itu satu berita gembira lah. Betul. Kita menunjukkan bahawa kita di masyarakat Malaysia madani ya. Sesuai kan. Hormat, dia hormat budaya kita, dia hormat satu benda yang sangat baik dan kita patut galakkan. Ada kata alah dia bukan sia-sia, dia bukan Muslim, tak sah pun puasa. Ya betul, dalam agama betul. Tapi kita kena fikir luar kotak. Kita masyarakat harmoni, pelbagai bangsa dan sebagainya. Ya, kalau dia nak ikut agama kita, itu terserah pada dia. Mungkin agama dia tak menghalang. Macam kita Islam, kita tak boleh kita tak boleh ikut agama orang lain. Betul. Kita kena hormat. Kita ada cara lain untuk mengharmonikan. Itu kita kena stick, kita tak boleh nak apa. Tapi dalam masa yang sama, kalau agama lain nak ikut kita, itu serah pada dia. Dan itu satu benda positif sebenarnya. Mana tahu itu sebagai bibit-bibit hidayah Allah nak bagi pada dia. Ya. Dia merasakan bagaimana manisnya puasa. Macam mana kita merasa manisnya beribadah. Mana-mana tahu itu akan ditambah lagi keimanan dalam hatinya, akan memberi impak yang positif insya-Allah, dan hidayah akan sampai, kita tak tahu. Jadi sepatutnya tak perlu kecam lah, dan tak perlu pandang pada negatif, dan patut kita sokong dan kita bagi galakan dan sebagainya. Kita didik dia lagi secara santai, maka mungkin itu memberi satu impak yang cukup bagus. Doktor Dian tak diam, kita pun dah nak hampir ke penghujung siaran, dah hampir sejam sebenarnya. Kita berbicara mengenai memanfaatkan sebulan Syawal ni. Mungkin di akhir-akhir kata ni doktor ingin titipkan pesanan kepada umat Islam di luar sana yang masih lagi meraihkan baru 5 Syawal hari ni doktor, walaupun hujan waktu malam selalu hujan, tetap meraihkan Syawal, berkunjung rumah sanak saudara. Mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka di luar sana. Okey, pesanan saya sebenarnya pendek je lah. Kita pegang pada konsep menyambut hari raya ini berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang seperti mana yang ditunjukkan oleh salafus salih, para sahabat tabi'in, yang mana kalau kita lihat Nabi menganggap bahawa Syawal ini diraikan sebagai kemenangan, berjaya mendidik diri dia. Maksudnya orang yang bagaimana dia boleh celebrate daripada universiti, pasal apa? Dia berjaya memandaikan diri dia daripada zero tu peningkatannya. Jadi dia gembira. Macam tu jugalah dulu kita yang kurang bertakwa, kita happy sebab kita dah berjaya membiasakan diri kita dengan ibadah. Itu utama. Bukan hakikat gembira sebab baju baru semata-mata, ataupun kita dapat menyemat, dapat melawar depan orang semata-mata. Tapi kita kena kembali kepada sikap meraihkan hari raya berdasarkan sikap kita sebagai Muslim dan mukmin sejati. Iaitu hakikat hari raya adalah bertambahnya keimanan. Hakikat meraihkan hari raya bertambahnya ketakwaan. Dan hakikat meraihkan hari raya itu bebas daripada segala maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Moga bermanfaat segala yang kami kupaskan malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad. Doktor berada di mana tahun ni? Saya sini dah. Oh, Kajang. Di Kajang. Alhamdulillah, dekat saja. Dekat. Baik, kepada anda di luar sana, ingatlah bulan Syawal kita tetap raikan. Walaupun hari ini 5 Syawal, harus diingat COVID-19 masih melanda. Sentiasalah awasi gerak-geri anda dan jaga penjarakan ketika meraihkan Syawal ini. Dan kalau boleh pakai pelitup muka, pakailah. Tiada paksaan sebenarnya, namun untuk menjaga diri kita daripada COVID-19. Baik, saya kira itu saja untuk malam ini. Saya Irman Jamil, jumpa lagi. Salam 5 Syawal, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.